Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Petang ini, saya terkejut dengan satu tajuk yang tular di video TikTok dan juga di video YouTube menulis Rafizi Ramli dipecat serta-merta. Wow, saya terkejut sampai saya mencari apa isu sebenarnya yang sehingga Mahkamah Netizen menjatuhkan hukuman Rafizi Ramli dipecat oleh Anwar Ibrahim ini. Jadi saya pun tercari-carilah apa isu sebenarnya, apa yang menyebabkan tular tentang tajuk tersebut. Rupa-rupanya ini semua berpunca daripada satu kenyataan oleh Menteri ataupun kenyataan oleh Wan Saiful Wan Jan yang mencadangkan supaya Johari menggantikan Rafizi sebagai Menteri Ekonomi. Baik, sebelum kita teruskan isu yang hangat ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang like untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini. Tinggalkan juga komen kamu tentang isu kali ini. Adakah anda juga setuju Rafizi Ramli dipecat dan perlu ditukarkan oleh orang lain? Ini semua mungkin berpunca daripada cadangan Rafizi Ramli supaya pengguna mengurangkan ataupun tidak membeli barangan yang terlalu mahal, terutamanya ayam. Saudara-saudara, Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan menggesa Perdana Menteri menggantikan Menteri Hal Ehwal Ekonomi Rafizi Ramli yang disifatkannya sebagai angkuh dan tidak kompeten. Saya sebenarnya secara pribadi, walaupun saya terkejut dengan kenyataan ini, saya tidak setuju dengan gesaan Wan Saiful Wan Jan ini. Kerana sebenarnya terlalu awal untuk menilai Rafizi Ramli, kemampuan Rafizi Ramli. Saya secara pribadi, saya percaya dengan kemampuan Rafizi Ramli dalam mengurus hal ehwal ekonomi Malaysia. Ini dibuktikan dengan beberapa cadangan demi cadangan dan tindakan serta-merta yang segera daripada Rafizi Ramli berbanding dengan menteri-menteri terdahulu sebelum ini dalam kerajaan-kerajaan sebelum ini. Selain daripada itu, seperti yang saya cakap sebentar tadi, Wan Saiful Wan Jan tidak adil membuat penilaian ini dengan segera. Walhal kerajaan ini ataupun Rafizi Ramli hanya bertugas baru sampai sebulan. Baru sebulan menilai pencapaian seseorang itu adalah tindakan yang tergesa-gesa, gopoh dan tidak adil. Bayangkan saja kalau Wan Saiful yang kita cuba pecat, yang kita cuba untuk memberikan penilaian selama sebulan. Agak-agak nanti, apa pula respon komen Wan Saiful Wan Jan? Adakah beliau disetujui sekiranya beliau dipecat serta-merta hanya selepas 1 bulan bertugas? Adakah dia setuju? Selain itu, bayangkan kalau dia mengarahkan Muhyiddin Yassin menggantikan menterinya sebelum ini yang baru bertugas sebulan. Adakah Wan Saiful Wan Jan juga setuju dengan tindakan itu? Itu sebab saya mengecam, saya tak setuju dengan cadangan Wan Saiful Wan Jan ini kerana tidaklah elok dan agak gopoh dan juga tidak adil mengambil keputusan baru sebulan Rafizi Ramli menjalankan tugas sudah ada penjatuhan keadilan buat Rafizi Ramli. Jadi, pemecatan yang seperti tular dalam video media sosial YouTube ini, saya tidak setuju. Saudara-saudara sekalian, menurut Wan Saiful Wan Jan, kerajaan harus menumpukan usaha membantu rakyat tanpa mengira fahaman politik dan bukannya bermatlamat untuk membuat sesiapa pun terduduk, kata beliau. Ini selepas kenyataan Rafizi Ramli mengatakan lepas sebulan nanti Perikatan Nasional akan terduduk dengan keputusan yang dibuat, katanya. Semasa Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional PN memegang kuasa, kita prihatin menjaga kebajikan semua rakyat dan kita langsung tak pernah terniat supaya PH terduduk, kata Wan Saiful Wan Jan. Betulkah? Saya tak setuju dengan perkara ini kerana secara tidak langsung atau secara langsung memanglah tidak kelihatan, tetapi belum tentu secara tidak langsung. Tak kira PN atau PH, semua kita bantu, kata Wan Saiful. Itulah beza kerajaan PN yang adil dan PH BN yang angkuh dan
tidak kompeten, kata beliau. Biasalah kan, kalau bukan dalam kerajaan, dia boleh cakap apa saja yang dia suka. Apa saja yang dia suka dan pasti dia akan cakap dialah yang terbaik. Wan Saiful Wanjan memang akan memuji Perikatan Nasional, memuji Kerajaan Perikatan Nasional Plus dahulu berbanding PHBN, terutama kerana ialah itu dulu dia punya kerajaan, kali ini pula dia tidak terlibat. Jadi dia pasti akan mengatakan PHBN itu tidak kompeten, tapi saya tak setuju. Saya rasa kerajaan PHBN lebih kompeten dan sebenarnya tidak angkuh manapun. Seperti yang dikatakan oleh Wan Saiful Wanjan ini, sifat angkuh PHBN inilah yang menyebabkan mereka sentiasa salah target atau sasaran. Target sebenarnya sepatutnya menghasilkan ide bantu rakyat, tapi disebabkan angkuh, target PHBN masih lagi nak balas dendam jika ada orang kritik mereka, katanya di Facebook hari ini. Yang saya nak ulas di sini atau saya nak bangkang ataupun bantah pendapat Wan Saiful Wanjan ialah apabila beliau kata apabila orang kritik lagi nak membalas dendam PHBN. Sebenarnya bukan kritik. Ramai orang yang bukan mengkritik Anwar Ibrahim tetapi lebih kepada fitnah. Itu sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil tindakan undang-undang. Mustahil Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak dapat membezakan antara kritik dengan fitnah. Siapalah yang tidak marah kalau dia difitnah kan? Takkanlah diam-diam. Saya nak tanya Wan Saiful Wanjan, kalau perkara itu tak benar, kalau perkara itu bersifat fitnah, apakah Wan Saiful Wanjan akan berdiam saja? Ataupun kita boleh kata fitnah itu sekadar kritikan? Adakah Wan Saiful tidak akan membuat tindakan undang-undang? Saudara-saudara sekalian, ahli Parlimen Tasik Gelugur itu juga mengulas ucapan Twitter oleh Rafizi awal minggu ini yang mengatakan bahawa pemimpin PN akan terduduk selepas dijelaskan mengenai mekanisme kawalan harga. Saudara-saudara sekalian, Wan Saiful seterusnya membidas kerajaan yang disifatkannya sebagai mengamalkan politik balas dendam terhadap pengkritik. Kenapa dia cakap politik balas dendam ni? Adakah ini merujuk kepada tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyaman beberapa pemimpin Perikatan Nasional seperti Muhyiddin Yassin dan beberapa orang yang lain? Adakah ini yang dinyatakan sebagai politik balas dendam oleh Wan Saiful Wanjan? Saya tak setuju. Kalau patut dikritik, kritiklah, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi kalau fitnah, jumpa di mahkamah. Itu lebih baik. Supaya kita tahu siapa benar, siapa salah.